اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia Dia semata-mata dan pemberian Dia, anugerah Dia, ihsan Dia, menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita nikmat Islam. Yang kita dapat Islam melalui mak ayah kita. Sejak lahir lagi kita dihukum Islam sebab mak ayah kita Islam atau salah seorang daripada mereka Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat tu, kita dimudahkan untuk mengikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Ada yang sejak kecil lagi kita dah terbiasa dengan patuh, ikut suruhan, tinggal larangan. Alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat kesedaran untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama ni. Khasnya untuk mempelajari dan mengenal Allah dan mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam masjid untuk kita manfaatkan pertemuan pada malam ni, meneruskan perbincangan kita daripada risalah Zadul Murid fi ma'rifati kalimati tauhid ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau tak niat iktikaf lagi, mari kita niat iktikaf sama-sama. Lepas ni ayat saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Perbincangan kita sekalian adalah masih dalam perbincangan keempat. Layan keempat, perbincangan keempat. Atas tajuk i'tibarat yang empat pada setiap perkara. Atas sekalian, perbincangan kita yang kita nak ambil faham ni adalah nak memahamkan makna la ilaha illallah. Dasarnya faham la ilaha illallah ni dua makna besar. Apa dia? Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk tak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Allah sajalah yang memiliki sifat ketuhanan. Kata istilah Arabnya, Allah sajalah yang memiliki uluhiyah. Makhluk tidak akan memiliki uluhiyah sama sekali. Daripada perbincangan dan istilah Tuhan, ilah, ketuhanan, uluhiyah itulah yang hari itu kita bicara mengenai empat intibarat, empat pemerhatian yang kita kena perhati, dan di situ kita buat perbincangan hari itu. Kerana bila sebut saja nak membincangkan sesuatu khasnya atas nama ketuhanan. Ya Allah, pemilik ketuhanan, itu kot bahasanya. Allah saja Tuhan. Allah sajalah yang memiliki sifat uluhiyah. Makhluk, atas nama makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk bukan ilah. Makhluk tidak akan memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Makhluk tidak akan memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Itu fakta yang nak ambil awal-awal untuk memahamkan makna la ilaha illallah ni. Dan bila sebut kata uluhiyah, ketuhanan tu, tak dapat tidak, mesti ada tempat yang kita nak bicara. Allah ni, kalau kita kata dia memiliki ketuhanan, ketuhanan dia dari sudut mana? Yang tu yang kita bincang lepas tu, zat, sifat, af'al, asar. Dan kita telah bincang pada ikut hari itu,
apakah yang dimasukkan dengan zat, sifat, af'al dan asar tu dengan definisi masing-masing. Cuma sebulan lepas ni tak tahulah ingat tak ingat lagi. Pembincangan pula jarang ada untuk bicara. Sedangkan kita seharian ni memang dengan istilah ni mungkin kita tak sebut kan. Tapi sekitar kita ni tiada lain melainkan zat, sifat, af'al, asar. Cuma kita tak ambil peduli kan. Dan bila nak memahamkan bab ketuhanan ni, 4 angles ni, 4 sudut ni adalah adalah perlu dipahami supaya kita boleh faham dalam bab ketuhanan macam mana yang para ulama yang mereka ni faham dan telah syarahkan kepada kita apa yang kita nak fahamkan dalam maksud ketuhanan itu dari 4 sudut ni. Yang paling masyhur kita selalu dengar tentang 3 sudut itulah zat, sifat, af'al. Asar ni pun ada juga. Cuma dia tak disebut secara langsung. Tapi disebut dengan cara berlaziman bila membincangkan sifat arus Allah Ta'ala. Macam mana pun, sedikit kita ulang kaji sekali lalu untuk sebut zat, sifat, af'al, asar ni untuk kita boleh buat banding beza antara Allah dan makhluk. Yang makhluk dan Allah takkan ada ciri persamaan sama sekali. Dalam 4 iktibar ni. Dan tak samanya Allah Ta'ala dengan makhluk ni tak sama macam mana? Bahasa dia tak sama sekali. Pasal apa pula tak sama sekali? Pasal tak sama langsung makhluk dan Allah. Tak sama gilanya. Yang saya rasa, saya pernah sebut lepas, juga ambil pada ayat Quran, Allah Ta'ala isyarat, tak samanya makhluk dengan Allah Ta'ala ni, di atas prinsip la ilaha illallah. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Dengan bahasa Melayu dia sebut makhluk tak memiliki sifat ketuhanan, Allah saja bersifat ketuhanan. Makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Dan bila nak faham ilah ni, ketuhanan ni, yang kata Allah saja Tuhan tu, yang ni lah tempat yang kita nak bicara dari 4 sudut, zat, sifat, af'al, asar ni. Kerana Allah Ta'ala ni, atas nak sebut asalnya, memang tak sama sekali dengan makhluk. Tak sama entah mana. Tak sama dalam 4 sudut ni. Dan tak sama tu isyarat Quran, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Kata Allah Ta'ala, tak sama orang yang buta dengan orang yang celik. Memang tak sama. Cuma kita faham buta dengan celik je. Ayat Quran tu nak dia dalam bentuk kiasan tu. Apa maksud buta dan celik ni? Siapa buta, siapa celik? Kita lah buta. Allah lah melihat. Buta dengan melihat sama. Tak sama macam mana? Gila punya tak sama. Begitu juga disebut dengan walaz-zulumatu walan-nur. Tak sama gelap dan cahaya. Sama tak? Ada sikit sama kot. Tak sama langsung. Opposite. Gelap dengan cahaya. Macam mana tak samanya? Al-ahya wal-amwat. Macam mana tak samanya hidup dan mati. Ada ciri persamaan tak? Tak sama langsung. Tak sama langsung. Bila tak sama langsung tu, yang itulah prinsip kita nak faham. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Tak sama langsung. Dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, asarnya. Tak sama langsung. Siapa-siapa yang ada mengiktikadkan sama. Sama tu, bahasa lainnya setara, setaraf, sebanding, semisal. Atas bahasa lain, ada yang berkongsi dengan Allah Ta'ala. Baik zat, sifat, af'al, asar. Siapa-siapa saja ada istilah kongsi ni, bahasa Arabnya,
syarik. Bila ada syarik, ya, ada misal, ada syabih, ada nazir dengan Allah Ta'ala, namanya syirik. Pasal apa? Pasal menyamatarafkan zat, sifat, af'al, athar Allah Ta'ala dengan makhluk. Adapun syirik yang kita sedia faham, menduakan Tuhan ada satu lagi zat selain pada Allah Ta'ala. Itu alhamdulillah kita tak ada. Adapun yang kita nak mengaji ini, kita bukan nak faham macam tu. Pasal yang tu kita dah faham. Kita nak faham ni dengan fahaman yang lebih halus, lebih mendalam. Supaya kita faham betul-betul maksud yang sebenarnya dikendaki daripada la ilaha illallah tu. Supaya kita benar-benar jadi ahli tauhid. Macam mana yang telah diajar oleh Nabi SAW pada para sahabat. Sahabat pada tabi'in, tabi'in pada tabi'in. Seterusnya sampai ke kita melalui salasilah ilmu, penjelasan daripada para ulama, tutup guru kita, yang mereka ni memang ahli dan pakar sungguh memahamkan akidah ni. Cuma kita ni bila tak mengaji, kita rasa kita faham, rupanya tak faham lagi. Memang tak faham pun tuan-tuan. Tentu yang kita kadang bila dengar pelajaran macam ni, melengung je. Tengok, melengung tak melengung. Baik. Jadi dasar nak sebutnya ialah Allah dan kita tak sama sekali. Pertama dari sudut zat. Dan bila sebut zat ni, kenapa nak bahas zat? Kerana atas bicara asal kita, la ilaha illallah. Tiadalah bersifat ilah ni melainkan Allah. Allah ni nama. Setiap nama mesti ada zat mempunyai nama. Itu yang bahas pertama kita, zat. Setiap nama mesti ada musamma. Itu istilah Arab sikit. Setiap nama mesti ada musamma. Apa saja benda yang bernama, dia mesti ada zat yang akan dirujuk. Satu takrif zat, dialah marji'ul asma' wa sifat. Tempat rujuk apabila disebut sesuatu nama atau sifat. Maksudnya kalau kita sebut nama, sebut sifat, mesti ada marji' dia. Tempat refer dia. Kita nak refer to mana? Atau refer at mana? Kalau kita kata lantai. Tengok lantai, tunjuk lantai. Bumbung. Kipas. Kita akan, tu nama saya sebut tu. Mesti ada diri sesuatu nama yang akan dirujuk. Meja mana? Kerusi. Kita mana kita? Kan ada tempat rujuk. Walaupun nama, apa-apa nama sajalah. Hatta kita kata oksigen. Cuma nak nampak tak boleh. Tapi mesti ada zat yang akan dirujuk. Hatta kita belajar ilmu kimia. Oksigen ni apa? O2. Siap. Itulah zat yang akan kita rujuk. Baik. Rasa saya nak bawa sekali dengan jadual yang dah ada tu. Dalam bab zat, dalam konteks zat ni, Allah, zat dia wajib wujud. Zat dia sedia wujud. Zat dia kekal wujud. Zat dia tak hajat pada sesuatu. Zat makhluk opposite gila ya tuan-tuan. Itu yang kalau tengok dalam jadual tu, macam mana zat makhluk? Tulis tu ma'dum. Ma'dum tu maksudnya tak ada. Kita ni asal tak ada. Allah asal ada. Sama. Zat kita tak ada. Zat kita ada. Zat Allah asal ada. Zat kita asal tak ada. Sama. Satu, bila Allah buat kita dengan sifat kita, dan Allah takkan ada sifat itu. Pasal Allah dia memang ada, sedia ada, dan masa dia ada tu, sebelum dia buat makhluk, tiada apa yang ada melainkan hanya dia. Boleh? Faham tak? Memang tuan-tuan kalau ada rojak punya fahaman tu mesti bersihan. Sebelum ada makhluk ni yang memang ada hanya Allah.
Ada Allah tu ada apa? Zat Allah. Dan bila ada zat Allah, mesti ada sifat Allah. Pasal mana mungkin ada zat tanpa sifat? Ataupun ada orang faham, dia kata yang ada tu sifat Allah. Zat yang tak ada. Mustahil ada sifat tanpa zat. Dan bila sebut Allah, bukan ada tu nama saja. Bukan. Nama tu pasti menunjukkan ada zat yang mempunyai nama. Tempat rujuk nama tu bila disebut nama, nak rujuk ke siapa? Tentulah dirujuk pada zat yang mempunyai nama itu. Satu, bila bahas nama, la ilaha illallah, Allah tu nama, mesti ada sabit zat dia. Jadi la ilaha melainkan Allah, maksudnya sabit zat Allah. Nah, Allah bila zat, mana ada zat tanpa sifat, mestilah sabit zat Allah, tentulah sabit sifat Allah. Nah, Allah tu nama Allah Ta'ala, tentulah juga sabit nama-nama Allah. Dan bila kata la ilaha illallah, sebelum Allah Ta'ala buat makhluk ni, yang ada ni zat Allah. Dan ada zat Allah, tentu ada sifat Allah. Tentulah sabit juga nama Allah. Saya nama dia bukan baru reka nama dia azali. Nama dia qadim. Macam mana zat dia qadim, macam mana sifat dia qadim, macam itulah juga nama dia qadim. Yang qadim siapa? Allah saja. Bila sebut Allah tu sudut mana? Sudut zat, sudut sifat, sudut nama. Adapun perbuatan, bahas perbuatan ni, bila Allah buat ke kita, baru bincang perbuatan tu. Jadi perbuatan ni kita hanya bahas apabila Allah Ta'ala dia menjadikan makhluk. Barulah dia buat kita. Barulah ada nama af'al tu. Adapun sebelum af'al, memang sabit ke Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, dan sifat dia sifat apa? Segala sifat kamalat. Segala sifat kesempurnaan sabit pada dia. Dan ada dia tu tak ada siapa kongsi. Ada Allah Ta'ala, ada istilah disebut ulama', ada yang mutlak. Apa maksud ada mutlak? Ada yang tak perlu dikait dengan apa-apa. Ada dia, ada. Cuma atas nama ada apa? Zat dia, asma' dia, sifat dia. Dengan ada sifat kesempurnaan dia, melayakkan dia untuk membuat apa saja perbuatan sekehendak dia. Dan dia boleh buat apa saja perbuatan tanpa perlu alat, perkakas, bahan, sabab untuk dia nak buat apa-apa kehendak dia. Yang kita pun beriman dah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak biasa dengar tu kot Wahabi kot, tak biasa Cik Yasin. Boh pergi bahasa itu sikit. Boleh faham saya sebut apa tak? Jadi yang ada sebelum ada makhluk ni Allah aja. Dan ada tu yang bahasa nak sebut. Ada apa? Mesti ada nama yang kita nak sebut. Ada apa? Tentulah sabit. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah, dan dengan itu melayakkan ada af'al dia. Boleh? Faham? Dan bila dia buat makhluk, makhluk ni ialah natijah daripada perbuatan dia ke kita. Itulah dipanggil asar. Jadi asar ni apa? Dia lah natijah, hasil perbuatan. Hasil daripada apa Allah Ta'ala buat dengan af'al dia, maka kita ni asar dia. Jadi kalau kita kata la ilaha illallah ni, tiadalah ilah melainkan Allah, tu yang bahas dia pada empat ni. Zat, sifat, af'al, asar. Dan atas kita bicara, Allah ni dia ilah. Sebelum ada makhluk, yang ada hanya Allah. Dan wujudnya Allah tu wajib, mesti, tak mungkin boleh dinafi sama sekali. Dan wujud dia tak istilahnya wujud mutlak. Apa maksud wujud mutlak? Ada dia, tak perlu tempat. Tempat tak dibahasa ke dia. Ada dia, tak diistilahkan juzuk. Kepala, muka, tangan,
kaki, subhanallah. Tidak. Atau istilahnya apa? Ada zat dia. Ada zat dia. Bagi faham elok. Ada zat dia. Maksudnya ada diri dia. Tak dibahasakan muka, tangan, kepala, lutut, mata. Subhanallah. 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 Ada orang Ta'ala tak kait aras ke, kursi ke. Pasal aras pun tak ada lagi. Kursi pun tak ada lagi. Tak dikait dengan ruang, tempat. Pasal apa? Apa pun tak ada lagi. Yang ada Allah je. Yang ada Allah je. Tak ada. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Pasal Allah aja ada. Allah tak dibahasa kat dia. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak dibahasa kat dia. Isi ruang, di tempat, dilalui oleh masa. Dilalui oleh masa. Subhanallah. Masa ni adalah proses peredaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, bumi berpusing atas paksi dia. Inilah masa. Inilah masa. Mana ada masa? Ada Allah sebelum ada bulan, belum ada bumi, belum ada matahari. Mana ada masa? Itu ada Allah, ada mutlak. Ada yang wajib wujud. Ada yang sedia wujud. Ada mutlak. Tak ada kait apa-apa sesuatu. Subhanallah. Oh, bagi clear tu. Satu tiba-tiba ada pahaman Allah duduk di atas aras. Macam? Itu kalau ikut sewil gila awal lagi lah. Dia tak faham la ilaha illallah tu. Padahal pahaman teras sangat. Allah ada. Siapa yang menyangkal ada orang Ta'ala yang ada dia mutlak, ada dia wajib wujud, ada dia sebelum ada apa makhluk, ada dia sedia ada dia tak hajat pada sesuatu, ada dia memang ada. Tak boleh dinafikan ada dia. Ada dia dengan tak kait tempat, ada dia tak kait masa, ada dia tak kait depan belakang, ada dia tak kait kiri kanan, ada dia tak kait atas bawah, ada dia tak kaitkan juzuk anggota, mata, tangan, muka. Subhanallah. Atau istilahnya sabit zat dia, sifat dia, melayakkan ada perbuatan pada dia mutlak hak dia, kun fayakun. Dan bila dia buat makhluk, makhluk ni adalah asar dia. Faham? Itu yang bahas zat, sifat, af'al, asar tu. Bila kita bahas ke orang Ta'ala zat, sifat, af'al, asar, kat kita pun bahasanya sama juga lah. Mesti ada nama kita. Nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Bila sebut zat yang akan dirujuk, tentu ada pencirian zat tu. Kenapa yang ni kipas? Kenapa ni lantai? Kenapa ni dinding? Kenapa ni bumbung? Kenapa ni lampu? Kenapa ni kapet? Kenapa ni tripod? Kenapa ni panggil tisu? Kenapa yang ni meja? Kenapa kena kerusi? Mesti ada ciri yang melayakkan dengan itu. Nama tu diberi ke dia. Zat tu di bawah nama tersebut. Dan pencirian dia. Dan seandainya ada pergerakan pada dia, maka akan ada perbuatan pada dia. Dan bila ada perbuatan, akan ada kesan yang kita akan nisbah kat dia. Perbuatan ni hasil, perkara ni berlaku dengan sebab perbuatan dia. Dan itu dia panggil asar. Jadi pada makhluk pun ada istilah zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk, asar makhluk. Boleh? Boleh tangkap apa nak sebut? Supaya boleh faham, pada Allah ada istilah zat, sifat, af'al, asar. Kat makhluk pun ada zat, sifat, af'al, asar. Dan dua-dua ni mesti faham perbezaan yang sangat jauh tentang bumi langit. Perbezaan macam mana? Tengok saya sebut dengan jadual yang ada tu. Bab zat. Allah wajib wujud. Makhluk jaizul wujud. Mumkinul wujud. Tuan-tuan kena hadam sikit bahasa Arab tu. Saya sambil itu saya sebut Melayu kan. Allah wajib ada. Kita harus ada. Mungkin ada. Ada pun ada yang akan tiada. Kalau kekal ada pun Allah yang kekalkan kita ada. Kita bukan
kekal zati, kita kekal aridi. Allah yang bagi kita kekal. Allah sedia ada, wajib ada, mesti ada, kekal ada. Ada yang qaim bi nafsi, tak hajat pada sesuatu. Kita asal tak ada. Kalau ada pun harus ada. Kalau ada pun boleh binasa bila-bila binasa. Dan ada kita berhajat semata-mata ke Allah Ta'ala. Tak ada tempat hajat kita, melainkan hanya berhajat pada Allah Ta'ala. Pasal nak hajat kat siapa lagi? Pasal mana ada makhluk yang boleh ada sendiri. Mana makhluk yang kidam, mana makhluk yang berdiri sendiri. Mana makhluk yang tak berhajat pada Allah Ta'ala. Mana ada? Makhluk atas nama makhluk, semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Allah atas nama Allah, Allah mesti tak hajat pada makhluk. Mesti. Isyarat ayat Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ayat Quran ni dasar nak menguraikan dan mendetailkan la ilaha illallah tu. Kata Allah Ta'ala apa? Wahai manusia, kamu ni fakir ke Allah Ta'ala. Jadi nak tunjukkan kedudukan makhluk. Makhluk ni apa? Fakir ke Allah Ta'ala. Fakir mana? Fakir makna apa? Fakir dengan mana? Berhajat ke Allah Ta'ala. Makhluk ni berhajat ke Allah Ta'ala sudut mana? Zat, sifat, af'an, asal. Zat kita, Allah bagi jadi zat kita. Kita asal tak ada. Dia yang bagi ada. Langit, bumi semua asal tak ada. Dia yang bagi ada. Arash, kursi, Lauh Mahfuz. Qalam. Langit, bumi, Buhbi sekali lagi sebut tu. Macam mana boleh ada? Allah bagi ada. Semua makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Allah, dia ada mutlak. Tak ada apa-apa bersama dia. Tu tak ada siapa-siapa berkongsi dengan dia. Tiada siapa-siapa bersekutu dengan dia. Tiada siapa-siapa bisal dengan dia. Tiada siapa-siapa setara dengan dia. Tiada siapa-siapa setaraf dengan dia. Mana ada? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Fala tadribu lillahil amsal. Quran tu. Cuma tuan-tuan nak faham Quran tu, kalau tuan-tuan bukan ahli, tuan-tuan tak faham maksud. Satu saya sebut dalam bentuk ni tu. Bagi boleh beza dua-dua. Jadi asal saya sebut, kita nak bezakan bab pertama dulu, bab zat dulu. Jadi zat Allah, kalau saya sebut satu je, apa dia? Wajib wujud. Kita mungkinul wujud. Siap. Apa maksud mungkinul wujud? Kita harus ada. Ataupun nak sebut macam ni, Allah, zat Allah, wajib wujud. Kita makdum, asal kita tak ada. Saya nak tunjukkan sangat bezanya antara zat Allah dengan zat makhluk. Tak mana bezanya? Zat kita asal tak ada. Zat Allah asal ada. Siap. Satu Allah ghani, satu kita fakir. Pasal apa Allah ghani? Dia memang ada, sedia ada, wajib ada, kekal ada yang tak hajat pada sesuatu. Kita asal tak ada. Jadi Allah, dia ghani, tak hajat pada sesuatu. Kita asal tak ada. Fakir ke Allah Ta'ala. Bab zat. Siap. Boleh kot? Boleh telan. Sifat Allah, pada dia segala sifat kesempurnaan. Takkan ada pada dia sifat kekurangan. Pasal apa? Pasal dia ghani. Dia tak hajat pada sesuatu. Dan dialah menjadikan sesuatu. Dan dia menjadikan sesuatu, dia tak akan ambil manfaat sesuatu daripada apa yang dia jadikan. Pasal sifat dia dah sempurna. Dia tak perlu apa-apa untuk menyempurnakan zat dia, untuk menyempurnakan sifat dia. Pasal apa? Pasal dia kamil. Itu istilah Arab dia. Allah dia kamil, is perfect. Makhluk, opposite perfect. Apa kita? Kita ni bab sifat. Apa dia? Tu kalau yang saya tulis tu, makhluk ni sifat apa? Naqis. Bahasa Arab tu. Apa makna naqis? Bahasa naqis ni kurang.
Apa maksud kurang ni? Tak pernah ada pada kita apa yang sempurna. Serba-serbi tak sempurna. Serba-serbi kita akan berhajat. Atas nama makhluk ni, sifat yang tak akan lekang pada makhluk, berhajat. Atau istilah sebut Quran tadi, fakir. Bab zat kita fakir ke Allah, bab sifat pun kita fakir ke Allah Ta'ala. Contoh sifat satu kan. Allah, sifat sempurna ni apa? Hidup. Zat dia wajib wujud. Zat kita asal tak ada, ma'dum. Jauh beza. Allah dia hidup. Dengar tak? Kita hidup. Kita rasa hidup tu yang kita tak rasa hubungan dengan Allah Ta'ala tu. Kita hidup. Dah, muka tak malu mengaku hidup. Kita asal mayat. Mati. Ni hidup, kita bukan hidup. Allah lagi hidup. Betul. Kenal dia dari siapa? Kalau kita duk rasa kita hidup, habis. Tak mana? Habis. Takkan ada apa-apa perasaan berhajat ke Allah Ta'ala. Bahkan duk rasa Allah hidup, aku hidup. Itu yang sewil tu. Tak mana sewil. Dia tak faham siapa yang Allah, siapa yang ilah, siapa yang sempurna, siapa yang kuat. Bila kita duk rasa kita hidup, satu, kita tak rasa kita berhajat pada Allah hidup dengan aku. Dan kita tak rasa Allah yang bagi aku hidup. Kerana aku tak hidup. Pasal kita duk rasa aku hidup. Boleh? Faham saya sebut apa? Perasaan yang wajib ada pada kita apa dia tuan? Untuk faham la ilaha illallah ni. Kita makhluk, kita asal tak ada, Allah dia ada. Kita asal mati, Allah yang bagi hidup. Saya sebut hidup tu untuk contoh sifat. Bila kita tak rasa Allah ni yang hidupkan kita, kita dah rasa aku hidup, yang tu antara punca gagalnya faham la ilaha illallah. Apatah lagi macam ni. Kita rasa kita hidup, bahkan nak hidup kita perlu makan. Kita akan rasa apa? Nak hidup perlu makan. Jadi kita rasa apa? Dengan makanlah kita hidup. Dengan minumlah kita hidup. Dengan oksigen kita hidup. Habis, lingkup akidah. Yang tu yang berapa ramai makhluk. Bohbi bahasa umum makhluk tu. Baik Islam mak kafir. Dia tak peduli lah nak mengaji, nak kenal Allah Ta'ala. Pasal dia faham kehidupan dia nak cari macam mana nak hidup. Dia faham dia hidup. Dan dia faham nak hidup, survival hidup, makan, minum, duit, kerja, ijazah, harta benda, tempat tinggal. Inilah dia faham nak hidup. Yang tu yang dia tak kenal Tuhan. Sampai mampus. Kasar bahasa tu. Sampai mati tak kenal Tuhan. Pasal apa? Dia tak faham Allah lah yang hidup. Huwal hayyul qayyum. Dia sajalah yang hidup. Dia sajalah yang tak hajat pada satu. Kita mayat. Allah yang bagi hidup. Cuma dia bagi hidup atas jasad. Dia bagi roh kita hidup. Dia yang bagi kita hidup sebenarnya. Dan dia bagi kita hidup. Dengan kita hidup tu, dia perintahkan kita dan dia jadikan kita makan, ada makanan, ada minuman. Dan nak hidup, kena cari makan, kena cari minum. Tapi yang bagi hidup kita Allah. Tapi hidup tak boleh tak makan, tak minum. Tak boleh. Nak hidup, teruskan kehidupan, kena makan, kena minum. Lepas tu dia bagi peraturan kat kita. Hang boleh makan ni, boleh minum ni. Itu yang wajib mengaji, apa boleh makan, apa tak boleh makan. Apa boleh minum, apa tak boleh minum. Apa boleh ambil, apa tak boleh ambil. Pasal apa? Pasal dia yang bagi jadi kita, dia yang bagi pedoman kat kita, dan dia yang tahu apa yang elok, tak elok untuk survival hidup kita, apa yang manfaat, apa yang mudarat. Ni cara berfikir betul. Baru kita akan hidup berlandaskan apa Allah Ta'ala suruh dan apa Allah Ta'ala bagi pedoman, bukan hidup berdasarkan apa aku nak hidup. Nampak? Satu, kalau tak ada makan sekalipun, macam mana? Tak peduli lah tak ada makan. Pasal Allah yang akan kenyangkan aku. Makanan ni tengok atas jalan sabab saja.
Ada makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi jadi berhajat pada makan pun macam malaikat. Tapi hidup pun tak mustahil Allah Ta'ala nak bagi aku macam tu. Kita duduk dalam perut ibu dulu. Makan apa? Bukan pakai mulut. Bernapas bukan pakai hidung. Duduk dalam perut ibu. Bukan sedut pakai straw. Bukan, tak ada. Siapa bagi kita hidup? Allah yang bagi kita hidup. Dengan satu keadaan yang cukup miracles. Awak tak ada otak ke? Kita tak faham ke Allah yang bagi kita hidup dalam perut ibu? Doktor yang sewil. Doktor yang sewil. Doktor sewil tahu mana? Dia kata, kalau beranak nanti dah lebih tarikh, budak lemas dalam perut. Bodoh. Bukan dia yang bagi bernapas. Bukan budak tu bernapas. Duduk dalam perut bernapas ke hidung. Oh, saya tak boleh. Saya geram tu, saya sebut macam-macam lagi. Tambah pula kaedah-kaedah perubatan apa yang zaman lah ni betul-betul macam tu lah. Saya carah lagi panjang lah, cukup lah. Orang pun bukan suka dengar apa saya nak sebut ni. Saya nak sebut salah faham tu. Jadi asal saya nak isyarah apa? Nak fahamkan sifat atas la ilaha illallah ni. Allah saja sempurna, makhluk tak sempurna. Satu atas saya sebut hidup. Itu yang kalau saya sebut ini, ada orang faham macam ni, Allah hidup, kita hidup. Kan sama kita orang salah. Nak jadi kafir kau boleh. Sama. Sebut je hidup. Tak. Kita ni bukan hidup. Allah bagi hidup. Yang memang hidup, sedia hidup, kekal hidup, yang hidup tak perlu apa-apa untuk hidup. Bahkan dialah yang hidup, dialah yang menghidupkan dengan lain. Siapa? Allah lah. Kita apa? Isyarat Quran, kuntum amwatan. Tak sedar ke dulu kita mati? Dulu kita dalam perut ibu, nutfah aja. Allah yang cipta. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia kena pandang, perhati daripada apa dia dicipta. Air mani je kita ni. Dulu. Sebelum air mani apa? Lam yakun syai'am mazkura. Tak pernah disebut pun kita ni. Nisbah zat tak pernah disebut. Sifat apa pun tak ada kat kita, tuan. Atas ada apa? Opposite Allah Ta'ala. Allah hidup, kita mayat. Satu atas namanya. Hidup tu kamil. Mayat mati ni naqis. Tu bab sifat. Saya bagi contoh tu satu lah. Kalau ikut para ulama kita, dia suruh kita perhati, khasnya dalam bab nak faham la ilaha illallah ni, yang tu yang kita belajar sifat 20 tu ada sifat ma'ani namanya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh tu sifat Allah sebenarnya. Kat kita bukan sifat tu. Kita asal apa? Lemah. Tak ada apa-apa kehendak. Kita jahil. Kita ni mati, mayat. Kita ni buta. Kita ni pekak asal. Kita ni apa? Bisu asal. Ni asal kita. Kita duk perasan, kita yang boleh bercakap, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita faham, kita hidup, kita ada ilmu, kita ada kehendak, aku ada kedarat. Tu yang lupa daratan tu. Kalau faham betul-betul siapa Allah, Allah ilah, dalam konteks sifat, Allah saja perfect, kita tak perfect. Tengok, 7 tu. Mesti letak betul. Allah kuasa, kita lemah. Siap. Ni boleh ada kekuatan ni apa? Bukan daya upaya kita. Allah yang bagi kuwah. Kita ni akidah apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tauhid. Baru tauhid. Hebat macam mana pun. Macam mana? La haula wa la quwwata illa billah. Baru tauhid. Bila tauhid ni? Bila boleh mengiktiraf Allah saja ada kuwah, kita lemah. Tak boleh buat apa-apa melainkan Allah yang bagi kuwah ni kat aku, dengan tu aku boleh buat macam-macam. Kalau dia tak bagi daya upaya kat aku tak boleh buat apa-apa pun. Ni tauhid. Tak ada tu, tak ada tauhid. Tak ada tauhid. Apatah lagi, ya, aku boleh. Tengok kita buat apa. Kita telah berjaya. Kita telah sukses. Kita telah maju. Kita telah membangun.
Kita boleh. Out. Pasal apa? Tak pandang langsung ke Allah Ta'ala ni. Hati tak ada realize langsung ke Allah Ta'ala. Boleh-boleh apa? Tak ada kita tak ada apa yang boleh kan. Dari segi dia bagi kita ikhtiar tu ada perbincangan lain. Tapi atas nak ambil tauhid ni, iman ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Asal saya nak sebut tu, tang kudrat tu. Allah, dia yang ada upaya, kita lemah. Kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tak ada apa kehendak kita melainkan sebenarnya tu kehendak Allah Ta'ala. Zohir nampak kehendak kita. Semua kehendak ni datang daripada kehendak Allah. Hatta kehendak yang ada pada kita pun adalah kehendak yang Allah yang telah menentukan apa yang akan kita berkehendak. Mestinya. Pasal kita datang pada dia. Apa yang ada kat kita adalah mesti datang daripada ketentuan dia. Baik, buruk daripada dia. Ada bab khas kena mengaji bab qada qadar. Ada bab khas kena mengaji bab usaha dan ikhtiar. Tu suku. Lepas tu kena mengaji suku. Mana dan saya nak ajar semua. Saya nak sebut semua. Yang ni untuk bagi faham sangat asas. La ilaha illallah supaya rasa kehambaan. Bahkan sebenarnya bukan hamba pun kan. Rasa kemakhlukan. Tu baru betul. Rasa kehambaan ni kita rasa macam kita ada sesuatu. Kita hamba. Tak. Kita bukan hamba kan. Kita low lagi daripada hamba. Makhluk. Tuan-tuan tahu apa beza makhluk dengan hamba? Saya sebut begini senang. Pasal kita kena hamba ni kita tak faham perjalanan hamba tu macam mana. Cuba hamba ni bahasa yang dipakai. Dalam Quran pakai gitu. Ulama kita pun pakai gitu. Kalau ikut kita ni bukan hamba. Kita ni makhluk. Tuan faham elok bahasa saya cakap tu. Kalau saya kata kita koli, tuan rasa tak? Terhutang budi kat bos. Boleh faham tak? Kita dengan bos tuan rasa tak tuan hina? Rasa tak? Tak rasa hina. Kalau dia tak bagi gaji, melutut tak minta kat dia. Macam mana pun dengan bos, bila bos tak puas hati, boleh berhenti dengan dia, pergi cari bos lain. Betul tak? Okey, itu bos. Itu bos lah. Bos bukan tuan tau. Bos majikan. Tak setuju, boleh belah kau, aku pergi kerja dengan orang lain. Aku pula bos. Boleh, faham saya sebut tak? Lagi rendah daripada majikan, apa? Hamba. Saya buat gini senang, sebelum majikan tu, sebelum hamba macam ni dulu. Isteri. Isteri mesti patuh suami, betul tak? Gaji kau 4 juta kali pun kena ikut suami, betul tak? Suami kata berhenti kerja, macam mana? Berhenti kerja tak? Pasal suami. Dia yang wajib sara, bukan isteri yang kena sara suami. Cuma relevan tak relevan nak berhenti tu lain hal. Agak-agak tak setuju macam mana? Boleh pisah suami isteri. Boleh bercerai. Boleh faham saya sebut apa kan? Agak tak setuju apa, tak sama apa, tak sepedangan apa macam-macam lah. Ada clash, boleh bercerai. Ni pula. Anak dengan bapa, contoh. Tetap bila-bila pun anak. Betul? Anak tetap anak, dia takkan jadi bapaknya. Macam mana pun, boleh tak bagi ketaatan mutlak pada bapa? Boleh tak? Banyak yang duk kelahi, banyak yang tak suka. Banyak yang mak bapak suruh buat tak tahu aja. Bahkan tak ada perasaan sebagai bapa dan mak pada bapa dengan mak kita. Kadang-kadang macam tak peduli je bapa aku yang tak tahu sebenarnya kita tak akan ada kat dunia melainkan lahir melalui dia. Cuma lahir melalui dia kan. Macam mana pun sepatutnya ada ketaatan kepada anak pada bapa. Saya nak tunjukkan kedudukan kita makhluk. Saya nak hurai hak tu. Tak sebut. Saya dah sebut koli, saya dah sebut isteri, saya dah sebut anak. Hamba dengan anak macam mana? Agak-agak siapa kuat lagi? Boh bila agak-agak lah. Hamba dengan kuli siapa kuat lagi?
Pemilikan lah. Kalau saya majikan dengan saya tuan bagi hamba, di mana saya ada kuasa, lagi kuasa kuat, nisbah hamba yang saya milik ke, atau kuli yang saya bagi gaji, atau isteri yang saya kahwini, atau anak saya yang dia perlu taati. Siapa paling kuat? Jawab. Anak. Anak kuat sekali je. Saya nak bagi suruh menilai tu. Majikan boleh dia berhenti kerja dengan kita. Isteri boleh bercerai, tak jadi isteri kita. Anak yang dia lari pada kita pun ada. Hambanya ni. Hamba aku beli engkau. Engkau tu, harta engkau pun milik aku. Pasal engkau pun harta aku. Dari si pemilikan tuan, besar lagi daripada anak kita. Tapi duit dia, duit kita. Bukan duit dia, duit dia. Tak ada pasal. Mati ada peraid. Kita mati ada peraid kat dia mati pun ada peraid kat kita. Pelajaran panjang tu, pergi ngaji lain. Anak kita, harta dia. Dan anak, kita bukan boleh jual beli dia. Kita tak setuju kat dia, kita boleh tegur. Ketaatan dia kena bagi ketaatan dengan kita selagi tak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Tapi hamba, macam mana hamba? Aku boleh beli kau, aku boleh jual kau. Dan bila aku beli kau, apa yang ada kat kau adalah milik aku. Pasal kau pun milik aku tau. Boleh faham? Besar tak memilikan tuan ni? Allah dengan kita apa? Hamba kan? Tak kan? Makhluk. Lagi kuat tak Allah Ta'ala milik kita? Maksudnya apa? Aku nak bagi ada. Aku bagi tak ada, kau tak ada. Kau nak cerita apa? Aku. Yang tu kot bahasanya. Tu kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kita tak ada rasa apa-apa pun kita dengan dia. Tu yang nak bagi faham balik. La ilaha illallah ni. Empat sudut angle ni. Zat, sifat, af'al. Nak bagi faham, kita ni, kalau kata kita hamba kan, bos apa, tuan kita bagi makan. Dia hanya bagi makan. Dia bukan sediakan dan tumbuhkan pokok untuk bagi kita makan. Ada. Majikan kita, dia bagi kita gaji. Dia bagi kita gaji di atas kita buat kerja yang dia kena bayar di atas kemahiran yang kita telah curahkan ke dia. Anak, bapak kena bagi makan, bagi nafkah. Pasal memang bapak kena bagi nafkah. Bapak bukan tumbuhkan pokok, bukan jadikan batu, jadikan air, simen untuk bagi tempat tinggal kita. Tak ada pasal. Dia bukan bagi nyawa kita untuk kita hidup. Bapak, walaupun mak bapak kita sebab lahir dan melalui dia bukan buat kita lahir je melalui dia. Allah apa? Allah ni, kita tak ada, dia bagi ada. Kita mati, dia bagi hidup. Kita lemah, dia bagi kedekat. Kita tak ada apa kehendak, dia bagi kita kehendak. Kita bodoh, dia bagi ilmu. Dia bagi akal. Dia bagi otak. Kita mati, dia bagi hidup. Kita buta, dia bagi melihat. Dia sediakan mata pula untuk kita. Special punya mata. Kita pekak, dia bagi dengar. Kita bisu, dia bagi bercakap. Nak apa kau dengan Allah Ta'ala? Macam tu kot. Tuan, sepatutnya rasa bergantung dengan Allah Ta'ala ni paling hebat. Tapi kita tak rasa bergantung dengan dia pasal kita tak faham konteks tu. Dan tak ada orang nak ajar kat kita pun hubungan macam tu dengan Allah Ta'ala. Sedangkan itulah hubungan yang pertama sekali kita kena bina untuk faham la ilaha illallah. Kalau tak faham hak tu, nanti yang kita relax je. La ilaha illallah. Sebut Allah je ni. Allah. Biasa je. Tak ada rasa apa-apa pun. Maksud apa? Kita tak rasa yang kita datang daripada dia. Kita sebut mak bapak, kita lahir pada mak bapak pun bukan ada rasa apa-apa. Mak, bapak. Pasal apa? Kita duk rasa aku ada sesuatu. Kita duk rasa kita ada sesuatu. Tambah tak? Dulu dia bos kita.
Kalau sekolah, dulu dia cikgu kita. Sekarang, dulu kita anak murid dia. Sekarang, kita guru besar. Dia masih guru biasa. Macam? Dia baru 21. Kita 54. Tak faham tu lah bahasa tu. Tanya lain lah. Benda tu. Saya pun nak kerti sebut banyak-banyak. Saya bukan duduk kerja kerajaan. Tapi bahasa tu tahulah sikit kan. Ataupun jadi jusar. Dulu guru kita, dia guru besar je. Kita jusar. Kita sekarang MB. Macam? Berasa tak kita besar? Berasa tak? Ya. Kita dengan Allah Ta'ala, kita ni asal mayat, kita tak ada. Bila hidup, kita rasa kita hidup, tak pernah rasa Allah hidup dengan kita. Habis. Lingkup. Tak jadi makhluk lah. Atas bahasa tak jadi hamba. Yang kena faham la ilaha illallah ni. Kita pun sebenarnya bukan hamba kan. Tu saya nak sebut bahasa tu. Kita apa? Kita makhluk. Makhluk ni atas bab sifat. Saya baru sebut dalam tu. Allah kamil, kita naqis. Allah kuasa, kita lemah. Allah ada kehendak, kita atas apa dia buat keputusan. Laki ke, perempuan ke, senang ke, susah ke, gemuk ke, kurus ke, sihat ke, sakit ke, beranak kat Malaysia ke, kat Jepun ke, Australia ke, terima je. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Dia tentu kita hak tu lah. Dia kata A lah kita, B lah kita. Nak ada apa? Saya kata tadi, ada bab, kena belajar, dia bagi kita kedengaran, ada ikhtiar dia beri, ada otak dia bagi, itu ngaji lain. Itu satu hal. Ni nak bagi faham ketuhanan dulu. Kita bukan Tuhan, kita makhluk. Itu dalam bab iradat. Ilmu. Kita otak pun asal tak ada. Badan pun tak ada. Allah yang bekalkan otak. Siapa yang bagi kecerdikan kat otak kita? Boleh mengenal, boleh mengingat, boleh memaham. Siapa? Bapak kita tak buat apa-apa kat kita. Cikgu pun boleh ajar. Saya pun boleh ajar kat tuan. Yang bagi faham siapa? Allah. Tu dia tu. Bagi kita faham. Dia bagi ilmu. Hidup. Siapa bagi hidup kita? Allah dia memang hidup. Dan dia dah bagi kita hidup. Dan dia bagi kita hidup sempurna kan. Seolah-olah kita rasa aku hidup. Duk rasa aku hidup ni, aku ialah aku. Kedekat pun dia bagi kita kedekat sempurna. Duk rasa aku ialah aku. Dia bagi kita ada kehendak, ada ilmu. Rasa ilmu aku. Dia rasa tu. Aku melihat. Mata aku. Telinga aku. Mulut aku. Ikut aku lah, aku nak cakap apa. Nampak? Kalau macam ni keadaan kita tak rasa dah apa yang ada kat kita ni amanah daripada Allah Ta'ala. Mampus tak rasa? Untuk jadi makhluk, mesti kita rasa aku ni makhluk. Apa yang Allah Ta'ala bagi sifat kat kita ni hanya pinjaman sementara saja. Yang ni dia beri untuk kita pakai mengikut suruhan dia. Masa yang sama kena iktiraf dan sedar datang pada dia. Puji dia. Sedarkan siapa dia. Mengaku bahawasanya dia yang beri kita semua ni. Alhamdulillah. Wajib kenal lah kan. Allah Ta'ala macam tu. Tak kenal. Habis lah kita. Tak jadi makhluk lah kita. Atas nama bahasa dipakai, tak jadi hamba lah kita. Bahkan, kita akan jadi macam mana yang surah Yasin sebut. Kata macam mana? Allah Ta'ala yang ceritakan hal tu kita. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Betul apa jadi? Fa'idha huwa khasimun mubin. Manusia tak pernah tengok ke? Bahawasanya kami, kata Allah Ta'ala, ciptakan dia daripada air mani. Itu rupa engkau lah. Kita tak rasa hina sikit pun kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita dah bagi besar, kita beranak, lahir, untuk besar, ada sihat, ada kerja, ada harta, macam mana? Tak kenal Allah Ta'ala. Fa'idha. Tengok, dia tukut bahasanya. Huwa khasimun mubin. Insan yang asal air mani tu. Khasimun mubin. Tak setuju dengan Allah Ta'ala, bangkang Allah Ta'ala, tak setuju hal ni, tak setuju hal ni. Jelas-jelas, terang-terang bangkang Allah Ta'ala. Mana bangkang kita? Tak usah carilah pembangkang hal lain. Kita lah pembangkang tu. Tak rasa pun kau yang hidup dengan aku, ya Allah. Tak pernah rasa pun. Anta ahyai tani. Engkau yang hidupkan aku. Anta absor tani. Saya sebut tu ke Arab lah sikit. Engkau yang bagi aku melihat. Mata aku ke hak aku. Engkau bagi mata ni amanah untuk aku boleh pandang hanya apa yang kau suruh pandang.
Anta asma'ani, engkau yang asma'tani, engkau yang bagi pendengaran ke aku. Wa kallamtani, engkau yang bagi aku boleh bercakap. Ini sebab ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu aku ya Allah melainkan apa engkau beri. Kalau kau bagi otak aku ni sewil terlihat sikit aja pun sewil dah aku ya Allah. Bila kita nak rasa kehambaan ni, takkan boleh rasa kehambaan tak faham konteks ni, tak boleh. Tak faham. Ada benda kita dah faham dah satu sudut, general knowledge mengenai siapa Allah Ta'ala. Allah takkan nak lawan. Okey, tapi kita tak hidup perasaan tu dalam hati kita. Nak hidup ni macam mana? La ilaha illallah dengan faham. Kalau saya sebut ke sifat tu, Allah kamil, kita naqis. Ba'fa'al, Allah. Dia memiliki kuasa mutlak. Kun fayakun. Daya hanya ada kat dia. Kita. La hawla wa la quwata illa billah. Dalam jadual tu, kita tiada kuwah sama sekali. La hawla wa la quwata illa billah. Itu ba'fa'al. Ba'asar, bila kita ni hasil daripada makhluk semua, natijah daripada perbuatan Allah kat kita. Kita tak ada milik apa-apa langsung. Apa yang ada kat kita sebagai pemegang amanah saja. Tentu kita, Allah dia pemilik makhluk, dia yang memberikan dan menunaikan segala hajat. Kita ni sentiasa berhajat ke Allah sebenarnya. Dan kita ni dimiliki. Jasad kita dimiliki. Apa sifat yang ada kat kita pun dimiliki. Kita tidak ada kuasa pemilikan mutlak sama sekali. Tak ada. Sikit saya menyambil tu. Satu tengok. Tuan-tuan faham tak faham tauhid, faham tak faham fiqah. Apa dia? Tuan-tuan kalau mati, ada tak buat wasiat derma organ? Ada. Derma mata ke, buah pinggang ke, hati ke, jantung ke, ada. Kalau ikut fatwa Jakim pun kata apa? Harus. Perak pun kata harus. Harus ke haram? Jawab. Nak jawab, dia orang kata fatwa kebangsaan. Nanti saya nak sanggah fatwa tu. Dia kata boleh ke sanggah fatwa? Fatwa kebangsaan menyanggah ilmu tauhid boleh pula. Fatwa kebangsaan menyanggah ulama mujtahid boleh pula. Kenapa kita tak boleh menyanggah fatwa? Kalau fatwa tu menyanggah hukum Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut apa? Memang ada orang kata tu, ustaz ni berani menyanggah fatwa. Apa aku tak berani pula? Aku tahu apa yang hak dan batil. Esok kalau ada fatwa kata boleh minum arak, tuan nak kata apa? Ikut je lah fatwa. Kepala otak kau. Baguslah gitu. Makan buaya pun boleh. Silalah. Makanlah buaya banyak-banyak. Sehari kata dia kera pun boleh makan, tikus boleh makan, anjing boleh makan. Jadilah macam apa coronavirus. Itu pun saja yang dia orang viral kan. Virus tu dengan sebab makan ni kan. Saja je dia nak tutup macam-macam isu. Saya syarah tu panjang lah kan. Kalau ikut Wuhan tu salah satu daripada daerah yang orang Islam ramai. Takkan orang Islam kemaruk makan tikus dengan anjing kan. Yang makan tikus anjing ni Ningxia, Kuantong. Yang tu kot lah. Ini tempat orang Islam. Macam kita lah ni, Greek, dia tengok kena penyakit JE. Masa bila kita bela babi? Kalau dekat Bukit Pelanduk ke apa ke, tak apalah juga kan. Ni tempat orang Islam, dikatakan bawa virus. Ni lain bunyi ni kan. Tuan-tuan kena syak sesuatu Saya syarah tu banyak, cukup lah. Saya bukan nak cerita tu. Saya nak cerita derma organ tadi tu. Boleh sanggah fatwa? Fatwa tak betul, sanggah. Tuan-tuan jawab saya bagi betul ataupun tidak. Tuan-tuan kalau mandi mayat, rambut dia luruh, tanam tak? Kalau ada budak mati, dia tak masuk jawi, budak lelaki.
Untuk mandi bagi rata air ni tak boleh sampai, melainkan kena masuk jauhi dia. Boleh tak? Sunat yang budak tu. Dah mati dia mayat ni. Boleh tak? Tak boleh. Kalau ada perempuan dia pakai pewarna, rambut dia berkala kan, mati. Kala tu menghalang air sampai ke rambut. Jadi hukum tak sah mandi. Boleh tak cukur rambut dia bagi botak untuk sahkan mandi dia? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh jawab, saya tampar lagi. Jangan tak kerti langsung, bagus syarah. Boleh tak? Haram tak? Berdosa besar tuan-tuan. Okey. Kalau cukur rambut pun berdosa besar, tak kuku lah kuku. Kuku dia berkala. Tak ada peluntur yang boleh melunturkan pewarna kuku. Jadi nak mandi wajib tak luntur pasal apa? Air tak boleh sampai. Soal, boleh tak kerat kuku? Bukan kerat jari, kan? Kerat kuku boleh tak? Jawab. Jangan tak boleh jawab. Saya tampar je. Boleh tak kerat kuku? Boleh tak? Boleh tak? Jangan buat bodoh. Jangan buat bodoh. Boleh tak? Boleh. Jawab tu. Jawab. Boleh tak? Jawab. Boleh tak kerat kuku? Oh, saja kalau jumpa Pak Jakim pun saya akan tanya tu lah, Jakim, boleh tak kerat kuku? Jakim, boleh tak? Kalau dia kata boleh, memang bodoh pun aku nak kata itu. Bodoh pun. Okey. Pasal apa tak boleh? Pasal dia tu dia dah. Kita ni kena mandikan dia aja. Kalau dia izinkan kat kita pun, kita bukan boleh buat apa. Pasal apa? Pasal dia milik Allah. Dia bukan milik kita. Dia pun tak milik dia. Dia pun tak milik dia. Kita faham kan? Dengar saya buat. Dia pun tak milik dia. Habis-habis keluar fatwa kata boleh derma organ. Mata tuan-tuan siapa punya? Jawab. Oh, tuan-tuan rasa tuan-tuan punya mata, jantung tuan-tuan punya, buah pinggang punya, tuan-tuan satu tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat kebajikan, mati buat amal jariah supaya orang lain boleh guna kan. Baguslah fahamnya tu. Kaedah kita dalam tauhid, la ilaha illallah, kita hanya boleh milik apa yang syariat bagi hukum milik kita. Apa yang syariat kata tak jadi milik, tak ada satu pun milik kita. Mata kita ni, walaupun kita punya belongings, babuh bilah tu, kita punya, tak mutlak kita punya. Ni terhenti di atas apa Allah Ta'ala bagi. Nak tengok pun ikut apa Allah Ta'ala bagi tengok. Nak dengar pun kena dengar apa yang dia bagi dengar. Nak jalan, nak sentuh, nak pegang, nak makan, nak hidup. Semua daripada apa yang dia benar untuk kita. Ni makhluk. Mau betul. Kita punya mata kan? Untuk bolehkah kita nak bagi orang mata kita? Tu lah, tuan-tuan jawab. Okey, sikit je tu. Saya nak syarah tu pasal apa? Nak pergi faham ni. Bab asar ni. Bila kita makhluk Allah, kita tak milik. Dengar. Rumah kita pun, katalah jadi. Rumah, kereta, duit. Boleh tak kita nak mati, kita macam ni. Aku nak bagi isteri aku 10,000. Anak lelaki ni 80,000. Anak perempuan ni 40,000. Tuan-tuan jawab tak? Janji tak janji syarat. Boleh tak bang itu? Boleh tak? Tu apa nama dia tu? Wasiat dia. Boleh ke wasiat bagi kat waris? Boleh tak? Tuan-tuan tak boleh jawab. Saya nak kata macam ni. Bodoh lah itu. Tak pernah mengaji syariat. Padang kena kencing. Mana boleh bagi waris? Mana boleh wasiat dekat waris? Waris tak payah wasiat. Mati dia mapuh ya. Bahasa kita perlu senang. Mapuh ya tuan-tuan. Dia tak kata apa pun. Waris dah siap. Siapa waris, siapa tak waris. Siapa yang dapat, siapa tak dapat. Siapa yang berhak daripada harta yang dia tinggal. Tak payah siapa nak kelahi-kelahi. Hukum syarak dah ada. Siapa tak dapat pun jangan buat masa muka. Pasal syariat dah ada hukum faraid. Nak buat wasiat. Wasiat bukan untuk pewaris. Wasiat jangan tak faham. Wasiat ni adalah satu peluang untuk kita belanja harta. Buat kebajikan ni masa hidup kita tak belanja lagi. Dan tak boleh nak belanja pasal ada kekangan umur kita tak tahu umur kita berapa. Boleh jadi kita nak pakai harta tu masa akan datang. Duk bagi RM10, RM50. RM10, RM50. Jadilah tu. Ada yang tak bagi langsung. RM10, RM50. Bukan ni nak keluar RM50,000. Bukan ni? RM500,000. Bukan ni? Duit ada 3 juta. Bukan ni nak keluar 1 juta. Bukan ni? Jawab. Ikhlas jawab. Ikhlas jawab. Berani nak keluar 1 juta? 3 juta ni. Berani nak keluar 1 juta?
Terkebil-kebil lidah lah tu. Walaupun duit pun tak ada lah sampai 3 juta. Betul tak? Tuan, wasiat ni satu peluang untuk kita, walaupun dah mati, ada talian hayat, hukum kita bersedekah 1/3 daripada harta kita yang kita tinggal. Kalau tidak, habuan kepada pewaris, hukum kita buat kebajikan dalam Allah Ta'ala dengan duit 1/3 tu. Nak masih hidup, nak belanja, tu saya kata ada kekangan. Pasal apa? Pasal tak tahu umur kita berapa, kena dialisis pula. Seminggu 3 kali, 200 dan 600, 6 kali 4, dekat 3,000 tu kan. Sebulan. Kan? Contoh. Mati macam mana? Kalau wasiat, hukum kita berbelanja. Kalau ada 3 juta tadi, kalau katalah tuan-tuan wasiat macam ni pun, aku wasiatkan seluruh harta aku untuk pondok mati. Misalnya. Tak lulus semua. 1/3 je lulus. Tapi lulus jugalah. Dan tuan-tuan tak boleh bagi ke anak aku, isteri aku, tak boleh. Itu bukan kaedah kita. Yang tu tuan-tuan tak payah fikir. Siapa? Pewaris dah ada hukum faraid, siapa dapat, siapa tak dapat, dan banyak mana. Tuan-tuan nak bangkang tu. Kau makhluk ke Tuhan? Sikit saya nak sebut tu. Saya nak ajar apa sebenarnya masuk ke pekah ni. Nak kata kita tak ada kuasa apa pun. Kita terhenti di atas hukum hakam Allah Ta'ala. Hatta nak tasarruf harta ke, anggota ke, nak pakai di mana, nak boleh derma, tak derma organ, bukan di atas kepala otak kita kan. Tak boleh. Kita bukan Tuhan untuk buat syariat. Kita ada syariat yang kita kena patuh. Ada benda yang bukan takluk kita sikit pun tak boleh masuk campur. Kau masuk campur tu seolah-olah engkau duduk kedudukan Tuhan. Engkau Tuhan ke? Kau tak faham ke la ilaha illallah kau sebut tu? Yang Allah ni ilah, Allah je ilah. Kita makhluk. Bila makhluk, mana siapa kena ikut cakap siapa? Kita nak ikut undang-undang siapa? Tu yang kalau ada orang yang dia kata boleh macam mana? Kau dah menyalahi undang-undang Allah Ta'ala. Walaupun kau nama mufti, walaupun kau nama majlis fatwa, walaupun kau nama apa, profesor, kau nama Profesor Madia, kau nama lah apa benda sekali pun. Tokoh ulama, apa, muhfilah apa pun kan. Selagi kalau salah dengan hukum Allah Ta'ala, salah. Dia orang kata dia orang tak tahu hukum ke? Banyaklah ni, tahu hukum ni orang langgar je. Saya nak syarah tu panjang kan. Tapi lajak sikit dah cerita tu. Saya nak cerita apa? Saya nak tunjukkan kata kita ni makhluk. Kalau kita faham kita ni makhluk Allah, apa yang ada kat kita amanah. La ilaha illallah. Allah sajalah pemilik amanah tu. Dia yang berkuasa mutlak. Kita ni atas pemegang amanah. Atas apa yang dia perintah kat kita, itu aja kita boleh buat. Kalau rumah pun dulu bukan rumah kita, sekarang dapat rumah kita, bila kita mati esok jadi rumah orang lain. Tak ada apa yang kita kekal kat sini. Tak ada. Semua balik ke Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulku samawati wal ard. Lahu maqalidu samawati wal ard. Walillahi mirasus samawati wal ard. Yang mewarisi langit bumi ni siapa? Allah. Makhluk, tetap makhluk, mati. Kalau dia waris pun satu ketika, dia mati, habislah. Bila semua makhluk habis, tak apa tinggal? Allah saja. Allah lah al-waris. Salah satu asma' sudah ada. Satu kalau kita faham empat-empat ni, mana kedudukan kita? Makhluk. Di mana makhluk? Bab zat, kita asal tak ada. Bab sifat, kita sebalik daripada sifat Allah Ta'ala. Bab fa'al, la hawla wa la quwwata illa billah. Bab asar, kita ni pemegang amanah, berhajat pada Allah Ta'ala. Allah lah malik, dia lah pemilik, kita mamluk, kita dimiliki oleh Allah Ta'ala. Inilah konteks ataupun angle yang kita nak faham Allah ni ilah. Macam tu ya. Satu, kita sembah Allah Ta'ala bukan sembah jasad je. Sembah dengan faham hati nurani,
Zat, sifat, af'al, asal. Jasad dah sembah, bagus dah. Tapi kalau kita tak kenal, jasad aja sembah Allah Ta'ala, hati tak sujud lagi kepada Allah Ta'ala. Hati tak sujud lagi kepada Allah Ta'ala. Fikiran tak sujud lagi kepada Allah Ta'ala. Fikiran masih jadi macam Tuhan. Bahkan bangkang Tuhan. Jasad sujud. Fikiran lawan dengan Allah Ta'ala. Engkar dengan Allah Ta'ala. Kufur dengan Allah Ta'ala. Syirik dengan Allah Ta'ala. Macam mana boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Tak rasa kita ni Allah Ta'ala bagi hidup. Bahkan tukar akidah. Apa dia? Aku makan ni sebab tu aku hidup. Aku makan ubat ni sebab tu aku sihat. Habis hancur kan. Punah akidah kita. Bukan maksudnya tak payah makan ubat. Bukan maksud dia macam tu. Ubat ialah ubat. Makanan ialah makanan. Makhluk ialah makhluk. Makhluk letak tempat makhluk. Dan kita ambil semua tu pun pasal Allah yang perintahkan kita ambil makhluk ni. Kalau dia tak bagi, arak tak boleh. Pasal kau minum je kena rotan 40 kali sebatan. Tak boleh berubat dengan arak. Tapi kalau tak ada yang ubat lain, melainkan kena minum air kencing unta, katalah itu. Air kencing unta, kalau tak ada ubat yang bersih, yang suci, melainkan air kencing unta je yang kau boleh jadikan sebagai penawar. Doktor pakar pun kata begitu, silakan untuk berubat. Berubat. Arak tak boleh sama sekali. Arak tak boleh sama sekali. Saja saya nak sebut hukum tu pasal zaman ni ada macam-macam pelik-pelik hukum ni orang keluar. Air kencing apa, satu hari orang sebut tu. Sampai dia kata arak pun boleh. Tak ada. Arak, I'm very sorry. No. Tak ada ulama kita kata boleh berubat dengan arak. Tak ada. Pasal arak, minum sengaja 40 kali rotan. Babi pun ada rukhsah lagi. Tak ada makanan apa melainkan babi. Hambat babi tu makan. Tapi arak tak boleh. Arak tak boleh. Satu kena ngaji fiqah agak. Tak ngaji fiqah kena kencing. Tapi lah bukanlah pintu besar pula untuk kata kalau itu babi pun boleh lah. Nanti saat babi ni bila tak ada dah ubat lain, tak ada makanan lain melainkan babi. Boleh tak bubuh babi dalam tin siap-siap simpan. Tak ada makanan, makan babi dalam tin boleh tak? Tak ada. Masa tak ada tu baru pergi cari babi, bukan bubuh dalam tin. Syarah tu pun panjang. Pasal fiqah lagi dia macam-macam berangkai. Saja saya nak sebut tu nak tunjukkan apa? Kita kena mengaji, ada hukum hakam yang berhubung dengan kita. Kita tak boleh memandai-mandai dalam buat hukum. Satu bila kita mengaji hukum, kita tengok ada orang salah, walaupun yang salah tu, kita tengok dia ni orang besar ni. Dia ni mufti ni contoh kan. Tapi mufti sewil lah kau. Tetap sewil. Kenapa boleh berani kata sewil? Dah memang sewil. Siapa yang akan berani kata mufti sewil? Orang yang memang kenal mufti tu sewil aja yang akan berani kata mufti tu sewil. Orang tak kenal, tuan-tuan pun tak kenal, tuan-tuan akan kata mufti, dia mufti takkan sewil kot. Engkau cakap macam tu. Orang yang faham siapa mufti ni, mufti betul-betul mufti ke, mufti di atas lantikan jadi mufti, yang lantik jadi mufti pun, orang tu pun dia pun tak tahu mufti tu menentang apa. Dengar saya sebut ni. Orang yang lantik jadi mufti tu, orang yang melantik mufti tu, dia pun tak tahu mufti ni apa. Dia ingat mufti ni bila lantik jadi mufti, memang dia boleh jadi mufti, dia boleh keluar fatwa apa yang dia nak keluar fatwa. Dia faham tu lah mufti. Kalau tak kau. Tak boleh. Pasal kasak ni keluar tu. Kalau tak kau. Orang yang lantik jadi mufti tu pun bodoh. Sepatutnya yang lantik jadi mufti ni orang tutup guru para ulama yang dia tahu siapa yang betul-betul mufti. Mereka lah yang akan lantik. Dia lah memang layak untuk jadi mufti. Yang lantik jadi mufti bukan tutup guru. Bukan. Tuan-tuan sebut tengok. Tutup guru mana yang lantik mufti. Ya. Jangan tak faham tu sudah. Waktu kita nak kata dia ada otoriti besar. Otoriti apa? Okey, sikit. Saya kalau sebut tu lagi dia panjang sangat. Lari out of topic pula. Out of topic pun masih di atas topik. Kita ni makhluk. Kita tak boleh buat undang-undang sendiri. Saya duk syarah tu. Supaya kita tauhid betul. Dalam bab asar ni, aku makhluk Allah, aku tak boleh buat hukum sendiri yang bukan datang daripada Allah Ta'ala. Ulama-ulama mujtahid yang pakar-pakar pun tak ada kata macam tu. Tiba-tiba hang berani kata macam tu. Hang siapa?
Tu. Yang tu yang saya kata, orang yang reti saja yang berani lawan walaupun atas nama mufti. Kalau orang tak faham, dia kata, berani ya ustaz tu yang lawan mufti. Saya memang bukan mufti. Tapi berani lawan. Yang memang kena lawan. Walaupun dia mufti, walaupun saya tak mufti. Saja saya sebut tu. Saya sebut tak mana, SI. The Morgan. Yang kalau ikut asal kaedah kita, atas kata kita makhluk, kita tak ada hak langsung 4 organ. Tak boleh. Tak ada pasal. Nak kata ulama' dulu, takkan ulama' dulu tak kerti. Tuan-tuan jangan celupa mulut kata ulama' dulu tak kerti. Ulama' dulu pakar, tuan-tuan. Dia dah buat hukum segala-galanya. Walaupun zaman dulu tak ada, sekarang ni baru timbul macam-macam isu. Buka aja kitab mereka, pasti akan ada, dia dah bagi panduan macam mana nak menyelesaikan semua masalah zaman lah ni. Cuma mesti ahli dia faham. Ada orang, dia buka ayat, tapi dia jumpa di sebalik daripada apa yang tutup guru dan para ulama' kita ada cerita. Cukup. Saya sebut itu, banyak sangat ke sana lagi. Jadi asal, apa yang kita nak sambung belajar pada malam ni, setelah kita faham 4 angles yang kita nak fahamkan Allah ni, ilah ni, bukan sebab sembah tu je. Tapi nak faham betul-betul bab zat, sifat, af'al dan asar ni. Supaya kita benar-benar mengiktiraf siapa Allah Ta'ala dan letakkan kedudukan Allah Ta'ala pada kedudukan Allah Ta'ala. Makhluk pergi letak kedudukan makhluk. Jangan sama sekali letakkan makhluk pada kedudukan Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Tuan-tuan tak kenal kalau nanti tuan-tuan jasad sujud ke Allah Ta'ala. Tapi akidah tuan-tuan, bab zat, bab sifat, bab af'al, bab asar, tuan-tuan letakkan makhluk tempat Tuhan. Masih ada istilah nanti syirik, kufur dengan Allah Ta'ala. Walaupun sembahyang. Rupanya sembahyang hanya satu sujud jasad saja ke Allah Ta'ala, tapi pahaman tak ada. Yang tu yang istilahnya hanya memberikan raga ke Allah Ta'ala, tapi tak dibagikan jiwa ke Allah Ta'ala. Dia macam seorang perempuan kahwin, jasad dia bagi, tapi hati dia masih ingat kekasih lama. Tak faham sudah. Tak pernah jadi kes macam tu, bagus. Tapi saya nak bagi contoh. Jasad dia bagi, dah suami. Nak buat macam mana? Bagi ya. Tak bagi nanti nusyus pula. Tapi macam mana? Hati, fikiran masih pada kekasih lama. Kita pun jasad sujud ke Allah Ta'ala. Fikiran tak pi ke Allah Ta'ala sikit pun. Pasal tak faham la ilaha illallah ni. Kita tak rasa bahawa Allah bagi jadi aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi ilmu aku. Allah bagi kedekat aku. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang ada kat aku ni semua milik dia. Aku daripada dia. Hidup ni pun dengan dia. Akan balik ke dia. 24 jam. Iman kita dengan Allah Ta'ala macam ni. Mata ni 24 jam. Aku boleh yang ni boleh tengok. Aku tak boleh tengok. Yang ni aku tak boleh tengok. Yang ni aku boleh tengok. Berkira nak tengok tu macam apa? Yang ni aku tengok ni salah. Ni berdosa. Ni berdosa. Pasal apa? Hati ni, fikiran ni, faham siapa Allah. Pasal apa? Mata ni hak dia. Kedekat boleh melihat pun hak dia. Boleh menyawa ni pun hak dia. Zat kita, aku ni pun datang daripada dia. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku ni banyak dengan maksiat. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku lupa denganmu, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarlah banyak-banyak, weh. Pasal apa? Lalai gila banyak kita ni, tuan-tuan. Antara sebab lalai tu pasal apa? Pasal kita tak faham la ilaha illallah ni. Kalau faham ni, dia akan jadi sentiasa beringat ke Allah Ta'ala sampai tak lupa langsung Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita tu. Pasal orang yang memang faham la ilaha illallah ni, istilahnya dia akan jadi macam ni. Dia kata apa? Macam mana nak lupa Allah Ta'ala? Kita datang daripada Allah Ta'ala, takkan nak lupa ke dia? Tengok matahari pun dia buat matahari untuk kita. Ni yang kata nak bagi faham betul-betul ni. Faham tak mana? Tak bagi faham makhluk ialah makhluk, selagi makhluk, semua makhluk adalah kedudukan makhluk, makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Walaupun tengok matahari, macam mana? Bukan seronok matahari ada. Tak. Alhamdulillah, Allah bagi jadi matahari. Alhamdulillah, cerah kita. Malam, matahari terbenam, jadi malam. Allah bagi jadi malam. Alhamdulillah, boleh berehat malam. Kalau siang 24 jam, mampu kita. Tak ada tempat nak rehat. Muncullah dia buat malam. Alhamdulillah. Hadir yang Allah yang bagi jadi malam tu.
Lapar, makan. Tengok lagi ada orang jamu pula. Macam mana? Alhamdulillah Allah bagi rezeki aku. Ambil makan apa yang boleh makan. Walaupun dia sedia tu. Satu kelas besar kan. Teh ada 4 jam. Kita minum segelas punya. Tak apa nak habis. Takkan nak melantak semua. Sedar kan rezeki orang Ta'ala bagi. Kalau boleh dia orang nak suruh perhabis semua. Perhabis pun tak apa. Mana boleh habis. Makan kadar yang kau perlu. Hadirkan. Iman dia mana? Allah yang bagi. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nak tauhid, sesat orang Ta'ala. Siapa ni nak bicara ni? Orang bagi faham. La ilaha illallah ni, dalam 4 angle ni, bagi betul, apa dia? Makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali. Ilah ni hanya Allah Ta'ala. Okey, siap. Lepas tu, ujung tu saya ada tulis, bab ni, Nabi Adam, waktu dalam syurga. Buat apa pula tu? Ni kan. Nabi Adam duduk dalam syurga. Ada tokoh tak? Ya. Dalam syurga ada tokoh tak? Nabi Adam duduk dalam syurga. Masa awal-awal dia buat Nabi Allah Ta'ala buat Nabi Adam. Ada tokoh tak dalam syurga? Apa kalimah yang disebut untuk dia jadi orang beriman? Apa dia? La ilaha illallah. Dia nafi siapa? Nafi tokoh. Mana ada tokoh? Tokoh pun tak ada lagi. Jadi apa maksud dia sebut la ilaha illallah waktu dia dalam syurga? Inilah yang kita duk ngaji ni. Apa dia? Makhluk semua bukan ilah. Allah saja ilah. Syurga neraka ni pun siapa? Makhluk. Aku boleh nikmat ni pun. Apa? Allah yang bagi nikmat ke aku. Allah yang bagi aku boleh rasa nikmat. Datang semua pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan dia. Wa kula minha ragadan min haitsu syi'tuma. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, minumlah, apa saja kamu kendaki. Dia makan dengan tak ada fikir sikit pun kepada selain pada makhluk. Fikiran dia apa? La ilaha illallah. Makhluk ni boleh ada tu, dia bukan ada sendiri. Semua ni makhluk Allah. Aku berhajat bukan ke makhluk. Aku berhajat ke Allah. Dia makan, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Tengok isteri, ingat Allah. Dia tengok dia ingat Allah. Siapa? Semua ni makhluk. Semua ni berhajat ke Allah. Aku berhajat ke Allah Ta'ala. Makanan tu pun berhajat ke Allah Ta'ala. Aku makan pun. Semua ni, apa yang ada ni, zat ke, sifat ke, perbuatan ke, pemilikan yang aku milik ke, syurga yang aku duduk dalam ni ke. La ilaha illallah. Allah la ilah dalam bab zat, sifat, af'al asar. Allah lah hakiki wujud. Zat dia wajib wujud. Sifat dia sempurna. Kuasa dia mutlak. Pemilikan dia mutlak. Semua milik Allah Ta'ala. Makhluk tak milik apapun. La ilaha illallah. Itu perkataan Nabi Adam. Dia bukan nafi. Tokong. Kan? Ni kefahamannya. Angle 4 ni jelas kat Nabi Adam tu. Nabi Adam faham macam ni. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in tu tunggu para ulama, para awliya kita. Inilah faham dia. Ni kita baru nak mengaji. Tiang terkebil, faham, tak faham. Tu pun dia tengok jam lah, 9.30 tak berhenti lagi ni. Nak berhenti lah ni. Nak duduk ujung lah. Nak berhenti lah ni. Duk kira nak balik. Nak kira nak balik. Lama sikit kan nak balik. Faham tu kan sibuk. Tak faham lagi lah. Dia bukan kira dia tak faham tu, dia kira nak balik. Balik lah. Kasar sikit lah kan. Suruh balik. Saya pun memang nak berhenti tak kot nak lama-lama. Panjang umur nanti. Pembincangan yang kelima. Masih bincang la ilaha illallah. Cuma Arab nahu sikit. Nafi dan isbat. Apa yang nak dinafi, apa yang disebut. Sebenarnya belajar dah. Cuma tak belajar dengan istilah nafi dan isbat. Kita belajar ni dalam iktibar. Dalam angle zat, sifat, afal, asar. Ke depan kita akan faham satu juga. Tapi nak faham pun la ilaha illallah masih kat situ. Tapi tengok dari sudut nafi dan isbat. Siapa nak dinafi? Siapa nak disebut? Apa nak dinafi? Apa nak disebut? Tu yang kalau kita sebutkan Nabi Adam, bukan nafi tokong. Tokong semua bukan ilah, melainkan Allah. Tak betul. Kan itu. Betul apa? Makhluk bukan ilah. Allah saja ilah.
Makhluk bukan ilah sudut mana? Zat, sifat, af'al, asal. Satu Nabi Adam, tak ada tokong lagi. Dia sebut, la ilaha illallah. Nak sebut apa tokong tak ada. Dia bukan nafi tokong. Makhluk bukan ilah. Allah saja ilah. Supaya zat, sifat, af'al, asar ni, yang ada pada makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Zat, sifat, af'al, asar makhluk ni. Faham tu. Ni adalah penzahiran daripada zat, sifat, af'al, asar Allah. Semua ni datang daripada Allah. Yang Allah satu-satunya sumber, makhluk semua datang pada dia, makhluk semua fakir berhajat ke dia, dia mutlak tak hajat apa-apa. Warning. Tu kita punya faham. Semua nanti ke depan atas istilah nafi isbat. Wallahu a'lam. Tangguh situ. Ada soalan? Ya. Meninggal masa operasi. Postmortem tu. Oh. Asal kaedah kita postmortem ni haram. Asal hukum. Pasal apa? Apa keperluan postmortem ni? Saya nak sebut hukum fiqh asal. Asal haram. Nak potong kuku tak boleh, potong rambut tak boleh. Ya? Jelas satu tak? Katalah seorang ibu mati. Ibu hamil. Mati. Sekarang dalam perut dia ada baby. Cek alat. Hidup lagi. Soal. Boleh belah tak? Tak boleh belah. Untuk pergi mati lah baby tu dengan mak dah sekali. Mak dia dah mati lah. Tapi baby tak mati. Boleh belah tak boleh belah? Jawab. Oh tak pandai. Tak kerti. Jawab. Bagus. Disiplin tuan-tuan kena. Saya pun tak kerti. Diam lah. Bagus. Saya puji yang tu. Tapi kena kata bodoh je lah. Saya dah tak kerti. Oh kasar sikit. Dah puji empuk dah lah. Okay. Boleh tak belah? Boleh. Pasal apa? Nak selamatkan nyawa tu. Belah. Tak belah. Pasal apa? Kena terpaksa mencarikan kehormatan mayat pasal nak keluarkan makhluk yang bernyawa dalam perut dia. Tak dapat tidak. Kena. Belah. Baik. Kalau dah mati memang tak boleh belah lah. Boleh. Tak ada manfaat. Tapi pasal tak boleh nak selamatkan baby itu melainkan kena belah. Belah. Jadi itulah antara kes yang boleh. Contoh. Boleh. Jadi faham tak nak fikir. Macam mana boleh postmortem? Asal postmortem apa? Dia bukan mati je postmortem. Mati je postmortem. Nak buat apa? Boleh. Kalau saya akan katakan, there is a hidden agenda there. Tuan-tuan tak faham, tanya lain. Yang ni pun doktor kalau ada tahu pun dia bukan boleh pecah rahsia tu. Salah pada dia. Pasal ada undang-undang akta rasmi lah, apa undang-undang rahsia kerajaan lah. Buka tu mampu dia takkan buka kan. Tambah nak sembang-sembang tepi jalan siapa sembang ni? Doktor ni mampu dah. Satu dia takkan buka. Tapi kalau saya kata saya kena timbulkan satu prasangka. Mesti ada hidden agenda there. Sure. Tak ada akhirat esok kita jumpa. Saya nak sebut macam tu lah kan. Tapi nak asal nak sebut, boleh tak boleh dia atas isu tu. Apa keperluan? Kalau tak ada apa-apa, tak payah postmortem lah. Postmortem pun nak buat apa? Apa yang boleh diselesaikan dengan postmortem itu? Kan undang-undang tu dia macam bodoh sikit. Kalau saya kata, apa keperluan sebenarnya? Kalau memang perlu misalnya, kes pembunuhan untuk menunjukkan ada kes pembunuhan ni mati apa-apa sebab apa dengan sebab tu boleh dikenal pasti siapa pembunuh dengan sebab melakukan postmortem, silakan. Kalau tak ada, tak payah. Kalau takkan nak tahu dia mati terkejut ke apa ke, mati jantung ke apa ke, tak payah. Nak buat apa? Kalau mati terkejut pun nak buat apa? Kalau mati pasal jantung pun nak buat apa? Nak buat apa? Boleh hidup balik.
Tak boleh. Nak bawa. Nak berkesahan. Tu yang ada undang-undang tak syar'i. Penguatkuasaan untuk dibeli di postmortem tu, kalau nak guna pasal, dia undang-undang tak syar'i. Yang tu. Tak syar'i tu mana? Apa manfaat untuk buat benda tu? Apatah lagi kalau saya kata macam ni, cuba bongkar tu, yang dia orang dah postmortem tu, tuan tetah balik benang tu. Kita tengok dalam tu, kosong ke ada isi? Jahat sikit lah mulut saya. Kalau tuan-tuan berani untuk jahit dah balik. Memang tu lah tu. There is a hidden agenda dah. Saya sebut macam tu ya. Saya sebut macam tu ya. Wallahualam. Apa saya nak sebut. Jadi, atas soalan keperluan agenda tu, saya sebut dah dengan pekah dia. Kalau kata ada anak yang dalam kandungan ibu, nak selamatkan dia, tak dapat tidak, melainkan kena belah. Baru yang tu boleh. Jadi, ada bahas dalam pekah tu. Satu kalau dia orang kata, itu postmortem saya nak sebutkan. Dia orang bagi alasan kadang-kadang pakai kes tu lah, tapi dia punya fahaman tak betul. Dia kata macam mana? Itulah orang mati, kata dia buah pinggang ni elok lagi. Buah pinggang ni kalau bagi ke orang hidup, maka orang tu boleh hidup. Dia macam mana pun nanti jadi buruk. Daripada buruk begitu saja, dia remput dalam tanah, baik pergi ambil bagi orang hidup yang perlukan. Tengok sekali macam mana? Oh, betul jugalah. Baguslah tau. Dia tak sama macam isu belah perut nak ambil anak tu. Pasal isunya tak belah perut, anak tu mati. Tapi adakah dengan tak bagi buah pinggang orang tu mati? Tidak boleh. Dan jaminkah bila bagi buah pinggang dia memang dia betul-betul sihat? Kadang kos mahal. Itu yang kata ada benda yang tak pasti dia semua hukum tu. Tu kalau nak bincang tu panjang juga tu kalau saya sebut kan. Apa tu pula dia kena spesifik dalam bab ilmu, bab ilat, sabab apa macam-macam hal. Tapi saya sebut sekali lalu lah. Yang umumnya dari segi hukum kalau ikut ni ayat yang kena sebut. Dia mesti sebut hukum asas dulu. Nak kata macam ni kalau atas saya sebut tadi, apa hukum makan babi? Ya. Mesti jawab haram. Jangan kata halal kalau darurat. Itu tak betul. Bahasa tu tak betul. Dia kena haram. Melainkan darurat, baru boleh ambil babi. Baru ayat dia betul. Jangan. Apa hukum makan babi? Halal bila darurat. Orang akan tengok halal, dia tak tengok darurat tu. Dia tengok halal tu. Oleh saya sikit lagi tanya soalan. Ujung untuk menunjukkan ada common knowledge. Kita mesti jawab betul. Apa dia? Apa hukum sembahyang? Bagus. Betul jawapan tu. Siapa? Wajib. Tu pun ramai tak sembahyang. Cuba tuan-tuan jawab macam ni. Apa hukum sembahyang? Haram bagi wanita haid. Betul lah saya jawab. Tapi yang orang akan jadi apa? Oh sembahyang ni haram. Dia tak dengar lah orang main haid tu. Dia tak dengar. Apa hukum riba? Jawab. Dia akan jawab macam ni. Harus pasal darurat. Orang tak dengar lah darurat tu. Dia tengok harus tu. Jaga lah. Lari macam tu. Dia highlightkan benda yang darurat tu dulu. Tu saya kata. Apa hukum derma organ? Patutnya apa? Haram derma organ. Haram derma organ. Itu hukum asal. Yang tu kena sebut patutnya. Bukan apa hukum derma organ? Harus kalau darurat. Dia tak dengar darurat lah. Dia akan ambil harus lah. Untuk kot sekali lalu. Yang menyebabkan jadi hukum celaru ni. Hukum celaru ni. Kalau dengar saya sebut tu sebenarnya saya membetulkan apa yang memang mereka sebut macam tu. Harus jika dalam keadaan darurat macam ni, keperluan macam ni, syarat macam ni memang. Tapi dia highlightkan harus tu dulu. Saya jawab apa? Saya jawab haram dulu. Lepas tu baru saya kata harus kalau nak keluar selamat dengan baby macam ni. Sepatutnya macam tu jawapan dia. Dia jangan sebut harus dulu. Lepas tu sebut harus darurat macam ni. Orang akan padam dengan darurat, dia akan tengok harus je. Macam tengok, apa hukum bubuh bom kat badan? Ya. Bunuh diri lah maksudnya tu. Apa hukum bubuh bom kat badan? Tuan-tuan kena jawab haram dulu. Tuan-tuan jangan jawab macam ni. Harus jika untuk jihad. Pakat bubuh bom habis lagi. Cara jawab tu. Cara viralkan hukum tu. Tak betul. Salah disiplin. Tuan sekali lagi tanya. Bagi buah hati jawab. Bagi prinsip tu lagi betul. Apa hukum wirid lepas sembahyang? Sunat.
Apa hukum talqin mayat kat kubur? Sunat. Apa hukum zikir? Sunat. Kalau apa hukum zikir? Bidah. Kan? Dia jadi lain lah. Ditukar langsung. Cara berfikir. Apa hukum buat kenduri? Sunat. Nanti. Apa hukum wirid lepas mayang? Sunat. Kalau tuan kata, bidah. Melainkan mana yang ada nas. Dia tak tengok nas lah. Wirid bidah. Dia akan pihak tu dulu. Sepatutnya wirid sunat. Wirid sunat. Itu sekali lalu. Itu yang zaman sekarang macam-macam lah. Kalau hal-hal itu. Saya jawab soalan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.